أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Rabu yang kita ingin terus bersama dengan surah Yusuf, surah yang ke-12, juz yang ke-13, di mana kita sudah pun melihat kepada bagaimana penerangan kisah ini yang amat menggamit perasaan kita semalam apabila Nabi Yaqub mengadu ashku bathi wa huzni ilallah, dan pada hari ini kita ingin menyambung apakah respon Nabi Yaqub. Adakah terus marah kepada anaknya ataupun terus bersendirian, tidak menyahut ataupun kisah kepada anaknya? Itu yang kita akan lihat pada hari ini bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Apa khabar? Alhamdulillah ya, kita nak menyambung kisah Nabi Yusuf yang amat menarik ini Ustaz ya. Dan bagaimana satu soalan cepat emas awal-awal ni Ustaz. Macam mana Ustaz Fas sebelum menyampaikan kepada kita orang semua bagaimana ulang kaji ataupun kajian Ustaz Fas kepada surah Yusuf ni setakat ni? Dia sebenarnya saya ni jarang tengok movie, dulu sukalah, sekarang ni tak berapa gemar sangat kan. Tapi bila pergi pada surah Yusuf ni macam masuk ke dalam filem balik semula. Ya, dan dia sampai malam tu bila dah kaji tafsir apa sebagainya, dekat-dekat tidur tu pun dia masih lagi berfikir tentang apakah sebenarnya yang ada di sebalik perkataan-perkataan yang Allah bawakan dalam kisah Nabi Yusuf ini sendiri. Jadi dia macam orang tengok filem kan, dia masuk ke dalam pemikirannya dan dia mendebarkan sebenarnya. Orang kata masuk betul dalam cerita tu. Masuk dalam cerita ni, dan ia sebenarnya menceritakan diri kita semua tuan-tuan sekalian ya. Dia memang menceritakan diri kita, cuma dalam dos yang berbezalah. Kalau dulu mungkin adik-beradik kecil-kecil kan ada yang jealous ke antara satu sama lain. Mungkinlah kita taklah seperti abang Nabi Yusuf ni ya, tapi mesti ada perkara tersebut, dan kemudian semua perkara itu adalah sebahagian daripada diri kita, cuma dalam bentuk yang besar kecil sahaja. Diri sendiri tahulah cerita tersebut. Maknanya setakat apa ni cuit sikit okeylah, janganlah sampai buat konspirasi pula. Betul ya. Jadi itu pengalamanlah bersama dengan surah Yusuf. Walaupun tahun lepas Malaysia Quran Time kita dah bincang Ustaz. 4 hari kita bincang, tapi kali ini bila kita pergi satu halaman demi satu halaman bersama tuan-tuan sekalian, kita harapnya ia juga memberi impak yang besar kepada kita. Jadi kita nak mulakan Ustaz ya dengan kita melihat dahulu apakah sinopsis bagi halaman 246. Bermula daripada ayat 87, kita akan melihat Nabi Yaqub membenarkan anak-anaknya ke Mesir ya, bukannya marah ya, malah memimpin anaknya ataupun membenarkan anaknya untuk kembali ya mencari Nabi Yusuf dan juga saudaranya iaitu Bunyamin. Kemudian pada ayat 88 hingga 93, anak-anak Nabi Yaqub baru mengenali Nabi Yusuf dan mereka mengaku bersalah, lalu Nabi Yusuf memaafkannya. Dan pada ayat 94, 95, apakah yang ada pada ayat ini? Kita akan melihat bagaimana
perpindahan ataupun pergerakan kafilah daripada Mesir, ya, membawa mesej ataupun bau Nabi Yusuf, ya, dan bagaimanakah respons anak keluarga Nabi Yakub ketika Nabi Yakub menyatakan bahawa beliau menghidu sesuatu tentang Nabi Yusuf. Ingin kita sama-sama baca pada hari ini bermula daripada ayat 87 hingga 90, memulakan majlis kita pada hari ini. Kita mulakan dengan sedikit doa, Ustaz, ya. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul yang telah menggambarkan kepada kita bagaimana sinopsis gambaran hari ini, kerana ada babak yang kira kemuncak jugalah sedikit, ya. Betul. Babak yang begitu hebat yang akan dibaca pada hari ini, dan sama-sama kita dapat tadabbur, mudah-mudahan menjadi penawar kepada kita dalam situasi kita menghadapi pandemik. Muncul surah Yusuf sangat sesuai dibaca dengan makna, bukan baca sahaja tetapi baca dengan makna, memahami makna-makna dan tadabbur ayat itu. Ada begitu hebat bahasa-bahasa yang digunakan yang menjadi rahsia kepada kita semua, insya-Allah. Baca terlebih dahulu ayat daripada 87 hingga 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-87 hingga 90 untuk sama-sama kita menyambung, Ustaz, ya, tentang kisah Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan juga abang-abangnya. Jadi ketika Nabi Yakub ini sudah sedih, ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bathi, sedih pada perkara yang panjang iaitu kepergian ataupun kehilangan Nabi Yusuf. Wahuzni itu merujuk kepada kesedihan kerana Bunyamin dan juga kepada anak sulungnya itu yang ditahan, ya, Bunyamin lah yang ditahan di Mesir itu. Maka itu menyebabkan Nabi Yakub amat sedih.
Maka kesedihan itu tidak menghalang Nabi Yakub untuk terus memimpin anaknya ataupun mendidik anaknya dengan perkataan pada ayat 87, wahai anak-anakku ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi, pergilah kamu cari berita tentang Yusuf dan saudaranya, wala tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita beri perhatian kepada ayat ataupun perkataan ya baniya, walaupun Nabi Yakub sudah kecewa, sedih, tetapi beliau masih lagi menyatakan ya baniya. Beliau tidak mengikut perasaan, tetapi menyatakan wahai anakku, idhabu fatahassasu, pergilah ke mana? Pergi ke Mesir dan cari berita, fatahassasu. Perkataan fatahassasu ini maksudnya menggunakan segala deria yang ada, segala potensi yang ada tentang siapa? Min Yusuf. Kalau Ustaz, kalau kita tengok kepada ayat ini pertama kali Nabi kalau katakan tadi bercakap tentang pada ayat 85 abang-abang dia dah bercakap tentang mengingat pada Yusuf, tetapi kali ini arahan berkaitan dengan Nabi Yusuf ni diberikan kali pertama oleh oleh Nabi Yakub. Pasal apa? Sebelum ini ketika mereka menipu itu, dia tak suruh pergi cari Nabi Yusuf, tak ada. Pasal apa? Pasal kalau dia cakap pergi cari Nabi Yusuf, nak menyatakan kamu ni penipu, kan? Dan pada waktu itu mereka ni memang degil, memang degil lah, kan? Jadi cakap pada orang degil untuk buat kebaikan memang no point, tetapi bila mereka ini dah dah rasa bersalah, kerana Bunyamin pun hilang sekali, ditahan di Mesir, maka pada waktu ini bila disebut idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi, mereka tak balas. Mereka tak balas. Maksudnya betul lah, sebenarnya Yusuf masih ada. Yusuf masih ada dan mereka sebenarnya menipu pada masa lepas, tapi Nabi Yakub tidak fokus kepada kamu menipu, sebenarnya abah tahu kamu menipu. Nabi Yakub tak cakap begitu. Terus saja fatahassasu min Yusuf wa akhi, iaitu saudaranya Bunyamin. Padahal sebenarnya yang ada dekat Mesir adalah 3 orang, Nabi Yusuf, Bunyamin dan yang sulung. Tapi yang sulung tak dinyatakan di sini. Tak dinyatakan sini pasal apa? Pasal yang sulung tu bukan kena tahan. Dia yang pilih sendiri tak nak balik disebabkan malu. Kan? Malu. Dulu dia yang bagi idea, dialah yang meminta izin Bunyamin dihantar ke Mesir, dan dah 2 kali dah dia buat silap. Jadi dia tak nak balik, dia yang pilih, bukannya dia ditahan. Maka diingatkan oleh Nabi Yakub, wala tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Rauh ini maksudnya ada kaitan dengan rih, iaitu udara yang sejuk, Ustaz, Jadi bila kita ini sentiasa mengharapkan rahmat Allah, kita ini menyejukkan hati kita. Disebabkan apa? Anak-anak Nabi Yakub sudah panas. Apa maksud panas? Panas gelisah kerana dahlah buat perangai pada Nabi Yusuf, pada adiknya. Kemudian pada Bunyamin pun tak dapat diselamatkan, dan mereka rasa amat bersalah. Maka dinyatakan innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun, tidaklah yang berputus asa pada rahmat Allah itu kecuali orang yang kufur, yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menurut kepada As-Sa'di, menyatakan apakah faedah baik sangka dengan Allah, rahmat Allah rauhillah ini, kesannya apa? Kita akan rajin dan bersungguh-sungguh dengan apa yang diharapkan. Macam anak Nabi Yakub pergi ke Mesir. Tapi kalau putus asa, kesannya Ustaz, ialah kata As-Sa'di, melambat-lambatkan dan melewatkan untuk melakukan kebaikan. Itu kesannya. Jadi walaupun tersilap, memang tersilap, tetapi orang yang tidak putus asa daripada rahmat Allah, dia take action, mengambil tindakan. Tapi kalau katakan waktu pandemik ini, dia duduk je, tak tahu dah nak buat apa, Ustaz, ada juga yang depres begitu. Sebenarnya salah satu perkara yang perlu diberi perhatian, depres itu kerana masih ada harapan pada Allah ke tidak? Kalau masih ada, insya-Allah sebenarnya Allah boleh bantu, sebagaimana Allah pernah bantu orang-orang lain yang pernah juga menghadapi cabaran. Itu bezanya orang yang berbaik sangka dengan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Jadi ini penerangan pada ayat yang ke-87. Maka mereka masuk ke Mesir itu, dan mereka berkata kepada
Nabi Yusuf, tapi mereka tak kenal lagi ustaz ya. Dia panggil apa? Ya ayyuhal aziz. Wahai, Tak cam masa ni, tak cam. tak cam lagi, tak cam lagi ya. Dia kata apa? Massana, kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah bantuan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah ya. Jadi apakah yang disebutkan oleh mereka? Wahai al-aziz maksudnya dia panggil dengan panggilan yang mulia. Ini pasal mereka ni sebenarnya kasar, dengan ayah mereka pun kasar, tapi bila mereka dah sedar mereka perlukan bantuan, mereka panggil panggilan yang mulia. Mereka dalam keadaan yang amat mudarat ataupun sengsara, dan mereka kata mereka bawa barang yang muzjah ya. Apa maksud muzjah itu? Muzjah ini barang yang dah tak bernilai ustaz. Maksudnya mereka dah tak ada dah collateral, tidak ada barang tukaran lagi. Syarat dalam bantuan ini perkara yang perlu kita beri perhatian pada zaman pandemik ini, barisan pemimpin, tuan-tuan umum ya. Bila kita nak bagi bantuan dalam keadaan cabaran ini, Nabi Yusuf menggunakan teknik apa? Bawa sesuatu barang tukaran baru dapat bantuan yang besar ya, seperti barang makanan berat untuk seekor unta boleh bawa ya, tapi mesti bawa barang. Tak boleh kira kosong je, okey, saya nak barang, tak boleh ya. Mengapa? Bila kita lihat manfaatnya ialah dia mewujudkan masyarakat rakyat yang bertanggungjawab. Kalau tidak apa jadi ialah saya nak 500, saya nak 500, saya nak beras, saya nak bawang, dia ambil saja duit yang ada, free money, duit percuma, tetapi dia tidak pun menggunakan potensi yang ada, ataupun mungkin bagi setengah orang dekat rumah masih lagi ada perabot yang mahal-mahal. Dia masih lagi ada kereta mahal-mahal, cuma dia dah habis duit 5,000 nak bayar duit minyak BM ataupun kereta-kereta besar yang dia ada tersebut. Jadi kaedah Nabi Yusuf memerintah pada waktu ini, rakyatnya kena bawa barang, tak kisahlah. Jadi dalam hal ini abang ni kata kami bawa bibidaatin muzjah ya, iaitu barang yang tak berharga ya. Fa'aufil lana kaila wa tasaddaq alaina, iaitu tolonglah penuhi apa yang kami perlukan dan sedekahlah pada kami, pasal kamu ni adalah orang, dan Allah memberi balasan pada orang yang bersedekah. Manis perkataannya Ustaz ya, manis perkataan, dan ulama memberikan komentar. Salah satunya ialah tentang perkara ini oleh Ibnul Juzai. Dia menyatakan kalau kita gunakan perkataan yang bagus, orang yang rasa garang pun akan mula mengasihani seseorang. Ini yang kita boleh belajar daripada ayat nombor 88. Kita nak baca sekali lagi ayat 89 ya, kerana ini perkataan daripada Nabi Yusuf selepas mereka dah bercakap panjang tu. Nabi Yusuf membalas ayat 89 Ustaz. Baik, masya-Allah. Apa nama ni? Sekarang ni dah cerita ni dah berlaku sejak sekian lama Ustaz. Masa kecil tu dia orang ada tengah tolak Yusuf dalam telaga tu alaihissalam. Sekarang ni dah cerita ni berapa babak dah berlaku selepas tu. Orang nak sampai kepada satu babak yang seterusnya pula. Ni balasan Nabi Yusuf Ya. Okey, baik, kita baca pada ayat yang ke-89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Sadaqallahu. Surah Al-Azim ayat 89, dia Nabi Yusuf berkata, tahukah kamu apakah yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak menyedari perbuatanmu itu. Jadi kali ini terbongkar Ustaz ya. Hal alimtum, kamu tahu tak apa yang kamu telah buat? Fa'altum itu maksudnya buat tanpa betul-betul fikir ya. Bi Yusuf, pada Yusuf, dan juga wa akhi, pada Bunyamin, id antum jahilun, ketika kamu mengikut perasaan. Maknanya tiba-tiba Yusuf mengimbau balik apa yang kamu buat dulu. Ya. Dia tak kenal lagi ni. Jadi dia tanya, kamu tahu tak apa yang kamu dah buat pada Yusuf? Dia pun terkejut kan. Dia yang tanya pada ayat seterusnya, innaka la anta Yusuf. Kamu Yusuf. Begitu kan. Tapi dalam ayat yang ke 89 yang Ustaz baca tadi tu menarik Ustaz ya, pasal istilahnya bi Yusufa wa akhi,
iaitu pada Yusuf dan juga kepada saudaranya. Yang masuk telaga buta itu adalah Yusuf. Kan? Bunyamin almost seperti tidak dibuat apa-apa. Tapi sebenarnya bila Bunyamin duduk dengan Nabi Yusuf itu, terbongkarlah cerita rupanya bukan sekadar Nabi Yusuf kena, Bunyamin pun kena buli. Mana yang dia orang dengki ni pada Bu Yusuf dan juga akhirnya Bunyamin juga. Ya. Iz antum jahilun, kamu ini mengikut jahil dalam al-Quran bukan kerana tidak ada SPM ataupun kerana dia tidak ada ijazah ataupun tidak ada PhD, tetapi kerana tidak dapat mengawal perasaan. Itu orang jahil. Walaupun dia ada pelajaran tinggi tetapi dia masih pergi emergency lane misalnya, masa jam, maka itu adalah orang yang jahil. Dan membawa kepada perkataan pilihan kita, sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan kita ialah hassa ataupun hassasa, maksudnya merasai, mengetahui, menyelidik. 6 kali di dalam al-Quran. Inilah tindakan yang dinasihatkan oleh Nabi Yaqub kepada anaknya untuk selidik dan cari maklumat tentang Yusuf, dan mereka setuju, menunjukkan bahawa mereka ini tahu Nabi Yusuf masih hidup kerana mereka tidak pernah membunuhnya, tidak pernah seekor serigala membunuhnya. Malah apa yang mereka bawa suatu masa dahulu, beberapa belas tahun, puluh tahun yang lepas, adalah satu penipuan. Apakah yang berlaku selepas itu? Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. Masya-Allah. Suspend. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton dan sahabat-sahabat kerana sentiasa dalam My Quran Time baca faham amal. Begitulah kita menelusuri kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kita tengok tahap kesabaran Nabi Yusuf ni begitu hebat. Di antara siri-siri kesabaran Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf tak terus pergi tumbuk. Kalau kita sekarang ni aku dah ada power kan, tiba-tiba kau datang kepada aku pula, Allahu Akbar. Tapi inilah nak yang kita nak pelajari sebenarnya dengan Nabi Yusuf ni. Begitu hebat sabar Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Baik, alhamdulillah kita nak belajar tajwid pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita meneruskan pengajian kita terhadap hukum mat. Kita lihat di slide kita yang mana mat mat asli ataupun mat tabi'i terbahagi kepada dua bahagian, iaitu mat asli harfi, iaitulah mat asli yang terdapat pada huruf-huruf pembukaan surah, seperti Taha. Ia juga dikenali sebagai mat asli, cuma disebut sebagai mat asli harfi. Ini pecahan saja, jangan kita pening-pening. Yang kedua disebut sebagai mat asli kalimi, iaitu mat asli yang terdapat pada kalimah-kalimah Al-Quran. Contoh dalam surah Hud ayat 49, nuhiha ilaik. Nuhi, tengok waw yang mati sebelum bagi depan. Nuhi, hi, dibaca panjang hi tu sebab ada ya yang mati. Tu contoh-contoh mat ataupun kita sebut sebagai mat asli, yang mana selepas ini kita akan membicarakan lebih lanjut berkenaan dengan hukum mat ini. Kerana hukum kalau mat asli tu disebut asli, mat tabi'i secara tabi'i biasa, itu memang orang Arab sendiri kalau dia bercakap, contoh kita kata apa, Yusuf, Nabi Yusuf dia akan panjangkan Yusuf, itu secara asli. Waw tu mati sebelum dia bagi depan dipanjangkan Yusuf. Kalau kita orang Melayu kita cakap Yusuf, kita tak ikut dia punya mat tu. Kalau orang Arab memang percakapan hari dia akan ya Yusuf,
Yusuf. Dia akan tekankan suara you tu kerana ada mat dipanjangkan. Tu biasa tu, sebab tu disebut sebagai mat asli. Berlaku kerana huruf mat, alif, waw, ya. Yang akan kita terangkan secara panjang lebar nanti apabila huruf mat itu bertemu dengan huruf seperti hamzah dan sukun, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk menjelaskan tentang hukum mad sebentar tadi Ustaz ya. Sebagai pengenalan awal, ada mad asli, kalimi dan juga harfi ya, huruf dan juga kalimah ya, mungkin istilah lah Ustaz ya. Istilah yang penting ialah cara bacaannya itu tuan-tuan ingat ketika berjumpa dengan Taha ya sebentar tadi ataupun contoh-contoh yang lain. Baik, kita nak menyambung Ustaz ya. Tadi kita dah baca sampai ayat 90 dan kita sudah pun melihat secara ringkas ayat 89 tersebut. Wa akhi id antum jahilun, maksudnya ialah Nabi Yusuf bertanya ya, kamu tahu tak apa yang kamu dah buat pada Nabi Yusuf ataupun pada Yusuf ya, di Yusuf. Tetapi mereka sebelum ini tak mengetahui bahawa Al-Aziz pemerintah pada waktu itu adalah adik mereka iaitu Yusuf itu sendiri. Maka mereka membalas qalu a innaka la anta Yusuf ya, terkejut dia, a innaka la anta Yusuf ya. Ya beberapa kali-kali itu kan, innaka la anta ya, beberapa kali-kali kamu Yusuf. Okey, jadi kata Nabi Yusuf, ana Yusuf wa hadha akhi, dan ini adalah saudaraku ya. Jadi terbongkarlah ya tentang pertemuan adik beradik tersebut. Dan kali ini bagaimana Nabi Yusuf membalas Ustaz ya, ni sebetulnya macam saya cakap tadi kan, boleh dia balas tumbuk ke nak balas nak pergi balik, tapi kata Nabi Yusuf, qad mannallahu alaina ya, Allah telah menganugerahkan kepada kami. Berbanding dengan perkataan abang-abang ni dahulu ketika mereka berkumpul tu, dia kata apa? Kita ni usbah. Kita ni satu geng, kita ni kuat ya. Tetapi kalau Nabi Yusuf tak cakap kami ada kuasa kan, kita boleh buat apa saja, tak. Terus saja dicakapkan manallahu alaina, melambangkan akhlak yang amat tinggi bagi seorang Yusuf dalam kisah ini. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, iaitu barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Ya, takwa dah tentu takwa ni besar, takut kepada Allah, tetapi wayasbir, bersabar Ustaz. Allah wayasbir, Allah tidak akan mengurangkan ganjarannya kepada orang yang berbuat baik. Apa cerita tentang sabar? Pasal sabar dulu apa Ustaz? Sabar masuk telaga ya, sabar kena buli, sabar ketika dijual murah dekat pasar, sabar masuk ke dalam tempat yang mulia tetapi digoda, diancam masuk penjara, sabar masuk penjara. Semua itu Allah ataupun Nabi Yusuf kata Allah tidak akan sia-siakan perkara tersebut. Jadi ini adalah perkataan daripada Nabi Yusuf beritahu kepada abangnya, dan apakah balasan abang mereka? Kita baca ayat 91 sehingga 95. Silakan Ustaz. Baik, kita teruskan pengembaraan kita, cerita yang disebut sebagai awal surah yang awal tadi, ahsanal qasas, sebaik-baik cerita Allah turunkan dalam Al-Quran Al-Karim, antaranya surah Yusuf alaihi salam. Masya-Allah, kita nak lihat kemuncak apakah balasan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kalau kita orang buat jahat kepada kita, kita balaskan jahat juga kepada dia, maknanya kita sama dengan dia. Kan kita sama, bezanya dia buat dulu, lepas tu kita buat kemudian. Tapi tengok Nabi Allah Yusuf alaihi salam, subhanallah, memang benarlah layak beliau seorang nabi pilihan Allah, kerana sentiasa sabar. Saya rasa antara surah yang banyak perkataan sabar surah Yusuf Ustaz. Dan bercakap tentang sabar di sini menarik Ustaz ya. Dia ada dua jenis sabar ya, ataupun tiga lah ya. Sabar pada Tuhan, sabar pada ujian yang datang, dengan sabar pada manusia yang kita boleh balas. Sabar kepada Tuhan memanglah Allah suruh kita solat kita sabar kan. Sabar kepada ujian, datang pandemik COVID-19 kan, kita tak boleh balas pun, kita sabarlah kan. Tapi sabar yang lebih tinggi ialah orang buat kat kita ada kuasa boleh balas balik, tapi tak balas macam Nabi Yusuf, itu sabar lebih tinggi. Allahu akbar. Kita baca Ustaz. Baik. Ayat 91 hingga ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا
in kunna la khati'in qala la tathriba 'alaykumul yawm qala la tathriba 'alaykumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin idhabu biqamisi hadha فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 91 hingga 95. Ayat 91 adalah respon daripada abang-abang Nabi Yusuf, ya. Mereka berkata, "Tallah," ya, demi Allah, laqad atarakallahu alaina wa in kunna la khatiin, ya. Apakah respon mereka bila mereka tahu bahawa memang nabi yang depan ini Al-Aziz itu adalah Yusuf, dan juga mereka bertemu kembali kepada Bunyamin. Maka pada waktu itu mereka bersumpah, demi Allah, sesungguhnya Allah telah memberi keutamaan kepadamu, ya, ke atas kami. Maksudnya sekarang ni yang menangnya ialah Nabi Yusuf. Mereka mengaku dah, ya, kali ini surrender. Mereka tak ada cakap usbah, kami ni geng yang saduk yang boleh selamatkan, tak ada. Dia dah mengaku. Pasal apa? Pasal mereka mengaku satu, Nabi Yusuf memang dah hebat dah ada kuasa, maksudnya. Tapi lebih daripada itu, Nabi Yusuf membawakan perkataan-perkataan yang amat menyejukkan. Ya, menyejukkan. Sebagaimana ayah mereka kata, pergilah, jangan putus asa daripada Rauhillah. Maka mereka bertemu dengan Rauhillah ini pada Nabi Yusuf, Ustaz. Nabi Yusuf ni orang yang sentiasa muhsin, berbuat baik kepada Allah. Kesannya itu dia nampak dalam bagaimana Nabi Yusuf membalas mereka, ya, seperti mana yang disampaikan sebentar tadi. Dia tak balas sindir, kita berdua ni lebih kuat tau daripada kamu ber-9 orang 10 orang ni. Dia tak cakap begitu. Allah. Tapi laqad manallahu alaina. Maka di hujung itu mereka mengatakan wa in kunna la khatiin. Mereka mengaku, Ustaz, bahawa kami ni memang selalu buat silap, kami selalu buat kesilapan selama ini. Qala, kata Nabi Yusuf pada ayat 92, la tathriba alaikum Allah al-yaum, tidak ada celaan pada kamu semua pada hari ini, dan juga yaghfirullahu lakum. Kita beri perhatian kepada ayat ini. Yang pertama, Ustaz, ya, la tathriba alaikumul yaum. Nabi Yusuf tak nak ungkit cerita lama dan tidak mahu memberi sesuatu, istilah yang digunakan oleh salah seorang daripada imam, iaitu Ibnu Juzai. Dia kata tidak diberitahu tentang perkara-perkara yang telah berlaku. Al-Baghawi menyatakan tidak diperiksa dan juga tidak disebutkan dosa-dosa. Allah. Tak ada pula cakap kamu dulu tipu abah ke? Ya, tak ada cakap begitu. Kamu dulu ni dengan sebab kamulah aku ini jadi masuk penjara, tak ada. Langsung tidak dinyatakan perkara tersebut, ya. Nabi Yusuf boleh menggunakan kuasa yang ada pada waktu itu untuk membongkar segala-galanya. Inilah orang yang pengkhianat, tidak cakap apa-apa. Yaghfirullahu lakum, maksudnya hal diri dia maafkan, kemudian dia mohon ampun pada Allah untuk abang-abang mereka. Wa huwa arhamur rahimin. Perkataan ayat 92 itu melambangkan betapa indahnya seorang Yusuf, Ustaz, ya, yang boleh membalas dengan cara yang terbaik pada seorang ataupun abang-abang yang pernah berkhianat kepadanya.
Pada ayat 93, apakah yang dibuat oleh Nabi Yusuf kepada abang-abang dia? Izhabu biqamisi. Izhabu biqamisi, bawalah baju aku ini dan kemudian letakkanlah di atas wajah abahku, ayahku, nanti yati basira. Ada dua maksud di sini. Satu, penglihatan akan dapat balik, dan yang keduanya ialah nanti bila ayah datang, nanti ayah boleh melihat aku semula. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Subhanallah, Ustaz. Kata Nabi Yusuf, bawalah semua ahli keluarga yang ada dekat Palestin, dekat Syam sana tu, tolong bawa semua. Dia sebenarnya bila kalau orang yang akhlak yang tak berapa mulia, dia kata bawa ayah mak semua, tapi kamu dengan ahli keluarga kamu ni duduk je dekat Palestin, duduk je, tak payah nak datang-datang sini dah menyampah. Dia cakap begitu kan. Kalau seorang yang nak balas dendam boleh cakap begitu. Tetapi perkataan waqtuni bi ahlikum ajma'in melambangkan sekali lagi betapa indahnya akhlak Nabi Yusuf alaihi salam yang tidak membalas dendam. Maka ayat 94 itu adalah peristiwa penting yang kita ingin baca sekali lagi. Apakah yang berlaku kepada Nabi Yaqub dan the power of t-shirt kan, okey, tentang betapa pentingnya baju qamis Nabi Yusuf sebentar tadi. Ayat 94 bersama Ustaz Tirmizi. Masya-Allah, masya-Allah, saya begitu terpegun sekali bila ditadabbur surah Yusuf ni. Bagaimana seorang Ustaz sebut tadi, pertama dia tak ungkit langsung, yang kedua dia tak balas dendam langsung. Dalam keadaan dia ada power, dia adalah orang kepercayaan raja, Ustaz. Masya-Allah, yang membuat keputusan, decision maker, tetapi dia tidak memilih untuk balas dendam. Bahkan dia kata hari ini tidak ada balas dendam, tidak ada cercaan. Doa pula kebaikan, Ustaz. Allah ampunkan kamu. Subhanallah. Inilah yang patut kita contohi sebenar-benarnya. Subhanallah. Baik, kita nak baca ayat 93. Apa lagi yang cerita menarik daripada ayat 93 ni saya pun nak tahu juga. 94. 94. Insya-Allah sama. Terus, Ustaz. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا Dan ketika kafilah itu telah keluar daripada Mesir, bapa mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkanku. Apa yang berlaku ialah tadi Nabi Yusuf kata biqamis, bawalah qamis, Ustaz ya. Dalam kisah Nabi Yusuf, kisah surah Yusuf ni ada 3 jenis baju ya. Satu baju yang bidamin kadhib, satu baju yang terkoyak, satu lagi baju yang diberikan. Kamu tak nak ambil baju aku sekarang? Nah, lebih kurang gitulah kan. Tak nak ambil baju, nah aku bagi baju ni kan. Hari itu ambil baju, letakkan bidamin kadhib. Ada seorang lagi nak baju yang tarik daripada agak-agaknya lah teringat balik kisah lama tu. Oh ya, bila bawakan baju ini pasal banyak lagi boleh bagi kopiah ke, bagi ridak ke apa sebagainya, tapi bagi kasut ke kan. Tapi Nabi Yusuf masih memilih baju, tapi kali ini baju ini adalah baju dengan kegembiraan. Allahu akbar. Baju kegembiraan ya, sehingga kan Nabi Yaqub, kalau kita lihat perkataan fasalatil air, apa maksud fasalatil air ini, iaitu puak daripada Mesir, Ustaz ya. Ni belum masuk Syam dengan Mesir jauh, baru bergerak je daripada Mesir. Nabi Yaqub sudah bercakap bahawa aku mencium la ajidu riha Yusuf. Ini perasaan seorang ayah, insting kuat. Zaman sekarang orang cakap telepati lah, apa sebagai istilah itu, mak boleh rasa anaknya itu. Benda itu mudah bagi Allah nak buat. Allahu akbar. Mudah bila perasaan itu atas dasar kasih sayang, apatah lagi dengan satu keimanan ya, satu keimanan yang Allah titipkan kepada Nabi Yusuf bersama anaknya yang berada di Mesir. Jauh tu Ustaz ya. Palestin ataupun Syam dengan Mesir tu berhari-hari, berminggu-minggu untuk naik kalau ikut pakai unta. Laula an tufannidun. Tapi Nabi Yaqub tahu bahawa sekiranya kamu tak mengatakan, menuduh aku sebagai orang yang dah gila lah ya, ataupun lemah akal, disebabkan perkara itu
tidak mudah diterima, tidak mudah diterima. Sampai sekarang pun orang susah nak terima, tapi ibu-ibu yang ada anak, ya, tuan-tuan, ayah-ayah yang ada anak, kita ada rasa tersebut, ya, apatah lagi kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 95, ahli keluarga yang ada di Syam itu bersama Nabi Yaqub kata apa? Tallah, dia orang bersumpah lagi. Bila ada tallah ini, bersumpah ni maksudnya alamak, demi Allah, sesungguhnya kamu ni memang masih lagi dalam tidak siuman seperti dahulu, ya, iaitu masih lagi rindu kepada Nabi Yusuf, padahal sebenarnya dah, lupakanlah. Jadi apakah sebenarnya yang berlaku? Adakah Nabi Yaqub ini makin kecewa ataupun makin gembira? Ini perkara yang kita akan saksikan ataupun ikuti pada hari esok, insya-Allah, membawa kita kepada resolusi halaman 246. Yang pertama, daripada ayat 87, kita berusaha dengan tanpa putus asa agar tidak menjadi orang yang kufur walaupun pernah berbuat kesilapan. Take action, itu adalah pelajaran penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan mudah ikut emosi kerana ia akan menatijahkan kerosakan seperti mana abang-abang Nabi Yusuf yang cemburu, yang tidak puas hati, yang tidak positif kepada adiknya Yusuf. Dan yang ketiga, kita bina takwa dan sabar untuk mendapat ganjaran besar di dunia dan akhirat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kepada perintah Allah, sabar pada ujian, dan sabar kepada manusia yang menyakiti kita. Banyak ganjaran Allah siapkan untuk kita. Kita berdoa pada Allah agar Allah menjadikan akhlak kita sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami sabar, ya Allah. Ya Allah, berkatkanlah kepada kami, anak-anak kami, zuriat keturunan kami, masyarakat kami, negara kami dengan kesabaran yang tinggi, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, ya Allah, sebagaimana kekuatan dan sabar Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam menghadapi segala ujian, musibah, mihnah. Tetapi Nabi Allah Yusuf alaihi salam sentiasa sabar dalam perjuangannya, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk menguruskan anak-anak kami dengan baik, ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati mereka semua, ya Allah. Ya Allah, berilah kebaikan kepada mereka dunia dan di hari akhirat, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar ahli keluarga kita adalah ahli keluarga yang mengambil manfaat daripada surah Yusuf. Akhlak yang amat tinggi, cabaran tetap ada, tetapi cara respon itulah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform untuk sama-sama kita membina masyarakat yang berakhlak seindah akhlak Nabi Yusuf. Bukan sekadar baca untuk handsome, tetapi handsome dari segi akhlak yang kita belajar daripada halaman 246. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi ulangan pada malam ini, pada esok pagi. Dan jaga kesihatan tuan-tuan, keselamatan, dan saya ucapkan tahniah kepada semua yang terus mengambil berusaha, ya, dengan mengambil vaksin, dan kita doakan Allah terima, dan tawakal kita, kebergantungan kita tetap 100%, 100% kepada Allah. Terus kita bersama Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.